Hishamuddin ni adalah kem yang mana dilantik orang-orang contohnya seperti Ismail Sabri, orang seperti Anwar Musa. Mereka ini dilantik di dalam kabinet untuk menguatkan kem. Kita tahu bahawa kem Hishamuddin ini akan kuat sekiranya dan mengambil alih UMNO. Tujuan utama kenapa perlu mengambil alih UMNO sekarang ini adalah kerana bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang. Pelan Bersatu, Pelan Azmin adalah untuk mengangkat Azmin menjadi Perdana Menteri. Dan untuk mengangkat Azmin menjadi Perdana Menteri, pertama sekali pelan dia adalah, kita kena faham pelan dia, dia nak kena jadi orang yang paling tinggi di dalam Parti Bersatu. Saya katakan pada bulan 8, asalnya Azmin hendak mewujudkan parti dia sendiri. Azmin hendak mewujudkan parti dia sendiri. Pada masa itu, kartel-kartel di dalam Parti Keadilan Rakyat yang masih ada sekarang ini sedang menunggu Azmin mengumumkan parti dia sendiri. So, heboh kata itu masa itu parti dan sebagainya. Sebab itu kita ada Pemuda Nasional, PN, Pemuda Nasional sekarang ini diserapkan di dalam kerajaan di seluruh Malaysia. Kita ada Now ni wanita punya sayap di dalam geng Azmin ini. Kita ada komuniti Pakatan Harapan, komuniti pusat komuniti I don't know the name lah, di bawah Zuraida Kamarudin. Mereka ini diwujudkan bagi menyediakan masa itu platform akan kewujudan Parti Azmin. Kenapa perlu Parti Azmin? Nak jadi Perdana Menteri, kau mesti seorang presiden di dalam sebuah parti yang memerintah. Kemudian last minute apa yang berlaku, Azmin realise kalau dia buat parti sendiri, dia hanya ada 11 kerusi. Dia hanya ada 11 kerusi. Dan untuk ada 11 kerusi itu, tuan-tuan dan puan-puan, ini maklumat sulit maklumat ini, tapi saya dedarkan hari ini sebab dah lama. Daripada 11 itu, Azmin tidak mempercayai golongan-golongan yang melompat itu. Dan golongan-golongan yang melompat seperti KJ Datuk KJ ni Banatul Razak, bukan Khairi Jamaluddin, Kamaruddin Jaafar yang melompat, Saifuddin Abdullah, kemudian Jonathan Yassin, kemudian Barubian sekarang ni tak masuk Bersatu lah, dia masuk ke ni dia masuk ke PSB. Ali Biju, Willy Mongin, itu geng-geng semua tu, Azmin tidak mempercayai mereka boleh nak bawa parti itu ke depan dan mereka takkan melompat. Dia pengkhianat ni tuan-tuan. Satu sifat dia takkan percaya pada orang. Sebab dia biasa khianat. Dia kata, aku pun khianat pada engkau. Engkau boleh khianat dengan kawan kau yang boleh duduk berpuluh tahun. Contohnya KJ Kamaruddin Jaafar. Dia orang kuat, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saifuddin Abdullah, orang yang merayu-rayu dulu supaya diletakkan sebagai calon Indera Mahkota. Merayu-rayu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya diletakkan jadi calon. Menang khianat. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya Azmin tahu orang-orang golongan-golongan ini takkan boleh setia dengan dia, dan pada masa mereka akan boleh melompat. Kartel di dalam parti pula pada waktu itu menunggu. Kita ada NGO Daya untuk orang bukan Melayu, kita kata, diwujudkan pada masa itu oleh Tian Chua. Kita pun tahu, sehingga parti demand supaya dia bagi penjelasan apa sebenarnya yang berlaku. Now what happened? Akhirnya kita pun tahu Azmin tak jadi buat parti. Apa dia buat? Dia melompat terus ke dalam Bersatu, dan dia merupakan satu kejutan kepada kartel-kartel di dalam Parti Keadilan, sehingga ramai daripada mereka kecewa dan akhirnya mereka terpaksa U-turn. Pergilah sembah balik, bukan sembah lah, tapi maksudnya pergilah merayu balik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tunjuklah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, oh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oh, kami penyokong setia anda. Ada seorang tu, saya buat video lagi, kenapa kami membenci pengkhianat. Macamlah aku tak tahu engkau lah antara orang yang pengkhianat dahulu. Kerana nak sangat dia pergi menjilat Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, buat video kenapa kita akan menentang pengkhianat, kenapa pengkhianat ini takkan lama, bla bla. Kita menggelak Tak apalah, jangka hayat engkau pun dalam Parti Keadilan ni tak lama. Bagailah macamlah kita orang ni tak kenal siapa kartel di dalam parti ni.